ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung pembacaan hadis daripada kitab Hadis 40 An-Nawawiyah. Jadi hari ini kita baca hadis yang ke-9. Ya, hadis yang ke-9. Yang mana bila kita baca hadis ni kita dapat faham satu perkara, iaitulah Nabi SAW memberi peringatan kepada kita, apa-apa yang dia larang kita kena tinggal, apa-apa juga yang dia suruh kita kena buat. Jadi itulah merupakan tajuk daripada hadis ni. Jadi insya-Allah kita sama-sama baca hadis ni. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih. Ya. Hadis sahih daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, yang mana dia ambil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Dia kata apa? Dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, apa yang aku larang, apa yang aku cegah kamu, ya, apa yang aku larang, apa aku cegah kamu daripadanya, kata Rasulullah, fajtanibuh, maka jauhinya lah, tinggalkannya, jauhinya, tinggalkannya, jangan buat. Nabi sambung, wa ma amartukum bihi, apa-apa yang aku telah perintahkan kamu dengannya, faf'alu minhu mastata'tum, maka kerjakanlah akan kamu daripadanya mastata'tum, apa yang kamu mampu, yakni sedaya upaya kamu. Kemudian Nabi sambung, fa innama, kerana sesungguhnya, ahlaka, telah binasa, alladzina min qablikum, orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Jadi tadi Nabi sebut, apa-apa yang aku larang kamu kena tinggal, apa-apa yang aku suruh kamu kena buat. Lepas tu Nabi SAW kata, fa innama ahlaka, kerana sesungguhnya telah binasa. Binasa apa? Alladzina min qablikum, orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Kenapa mereka dibinasa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambung lagi, dia binasa kerana kasratu masailihim, kerana dia ni banyak sangat bertanya. Bila Allah suruh, bila Allah larang, banyak sangat bertanya. Nabi sambung lagi, bukan setakat dia tu kasratu masailihim, banyak sangat bertanya. Nabi sambung,
wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim, dan mereka ni banyak berselisih apa dia? Ala anbiyaihim, atas para nabi mereka. Bukan setakat dia ni banyak bertanya, banyak berselisih. Bila nabi mereka suruh sesuatu, dia cari jalan untuk tidak buat. Bila nabi larang mereka sesuatu, dia cari jalan untuk buat. Terbalik habis. Maka dalam hadis ini Nabi kata fa innama ahlaka, kerana mereka ni sesungguhnya mereka ni telah binasa. Bila Nabi suruh, dia cari jalan tak buat. Bila Nabi larang, dia buat alasan-alasan, susun alasan tu. Banyak alasan. Bila Nabi larang, dia cari jalan untuk buat. Maka kata Nabi, fa innama ahlaka, sesungguh telah binasa. Apa dia? Alladzina min qablikum, orang-orang sebelum kamu, kerana kasratu masailihim, banyak sangat bertanya, dan waqtilafuhum ala anbiyaihim, dan berselisih dengan Nabi pun pandai berselisih. Baik, itu secara umum. Sekejap lagi kita akan baca huraian ulama. Antara ulama yang saya pilih untuk kita faham hadis ini ialah antaranya Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha. Jadi bila kita baca hadis-hadis seperti ini, tuan-tuan, kalau kita baca secara mendatar, kita rasa seolah-olah tak ada apa-apa. Ada apa? Nabi kata, apa-apa yang aku larang kamu tinggal, apa-apa yang kamu suruh kamu buat. Lepas tu lepas baca balik tidur, tak ada apa-apa. Sebenarnya hadis ni banyak dia punya pengajaran dan amaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak. Walaupun hadis ni ringkas. Baik, cuba kita baca antara huraian yang saya petik di sini ialah Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha. Maaf, bukan Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha, saya petik Tuan Guru Mustafa Abdul Rahman. Kan ada kan buku terbitan kita yang jauh lama tu. Okey, kita tengok dulu apa kata Tuan Guru Mustafa Abdul Rahman bila dia menghuraikan ma nahaitukum anhu, apa yang aku melarang kamu daripadanya, fajtanibuh, maka jauhkan. Kata Tuan Guru Mustafa Abdul Rahman, ini bererti bahawa segala yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu segala yang haram dari segala macam maksiat dan kejahatan, sama ada yang berhubung dengan diri masyarakat, maknanya sama ada berkaitan dengan diri kita sendiri atau masyarakat, mana orang lain. Benda-benda yang Rasulullah larang, yang haram, yang maksiat, sama ada tentang diri kita sendiri ataupun tentang orang lain, hubungan masyarakat, kata Tuan Guru Mustafa Abdul Rahman, hendaklah kamu jauhi dan jangan kerjakan. Satu. Kemudian dia kata lagi, sebelum tu tuan-tuan, hadis ni di hujung jalan kita akan dapat faham Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia nak jaga orang-orang beriman supaya kekal status kualiti iman yang kita dapat tu. Bila seorang tu mengucap, kita pun tahu, banyak tok-tok guru pun sebut, hadis-hadis pun sebut, man qala ilaha illallah dakhala jannah, masuk syurga.
Memang macam tu. Siapa-siapa mengucap 2 kalimah syahadah, kata la ilaha illallah, masuk syurga. Jadi apakah begitu berlaku macam tu aja? Tidak, tuan-tuan. Tidak. Dia mari dengan tanggungjawab. Maka hadis ni antara lainnya nak jaga status kita lepas kita kata la ilaha illallah boleh masuk syurga. Jadi kalau misal kata lepas kata la ilaha illallah kemudian langgar kiri kanan, tak boleh masuk syurga juga sebenarnya. Sebab la ilaha illallah tu mari bersamanya tanggungjawab. Baik. Apa lagi yang disebut oleh Tuan Guru Mustafa Abdul Rahman? Sebenarnya kita pun dah sedia maklum apa dia benda larangan, kan? Tak apa dah, kita baca sepatah lalu. Dia kata larangan Allah dan Rasulullah ni banyak bermacam-macam. Ada berkaitan dengan agama. Ini dia bagi contoh saja. Ada larangan berkaitan dengan agama. Apa dia? Larangan meninggalkan ibadat dan taat. Termasuk larangan juga tu. Kemudian larangan melakukan bid'ah. Seperti menambah-nambah dalam ibadah-ibadah yang khusus. Kan? Allah syariatkan subuh 2, pandai-pandai nak buat 3. Mana boleh. Kan? Kemudian apa lagi dia kata? Ada larangan berkenaan dengan peribadi, hal-hal peribadi. Yang mana orang tu boleh buat tanpa orang lain tahu pun. Dia boleh buat secara bersembunyi-bersembunyi. Banyaklah, kan? Antara contoh disebut di sini ialah meminum makanan yang memabukkan. Kalau kita hari ni dadah lah. Morfin, heroin, ganja, syabu yang banyak merosakkan masyarakat kita. Termasuklah tu. Apa lagi kata tuan guru kita ni? Ada larangan yang berhubung dengan harta benda. Seperti jangan mencuri, jangan menyamun, jangan ambil harta orang walaupun sejengkal. Orang sekarang dah tak kisah, tuan-tuan. Bahkan macam saya sebut tadi, bila ada larangan, dia dah siap, dah senarai alasan-alasan untuk langgar juga larangan tu. Dia tahu tak boleh, dia langgar juga. Antara yang biasanya, tuan-tuan, ambil tanah orang. Ambil tanah orang walaupun sejengkal. Tuan-tuan boleh tengok sendiri, katalah masuk taman dekat depan kita ni. Dia beli rumah teres. Rumah teres. Depan dia tu adalah kawasan lapang. Ya? Ada kawasan lapang. Tak cukup dengan rumah dia, nak buat macam mana? Beli kereta sampai 3, 4, 5. Lalu dia bina bangunan di kawasan lapang. Siap dengan tiang, siap dengan bumbung konkrit, dapur semua sekali, dengan lantai tas dekat depan dia. Cuba tuan-tuan fikir, betul ke tak betul tu? Tanah siapa yang dia buat tu? Islam teliti benda ni, jangan main-main. Tu tanah orang, tempat petang-petang budak-budak nak main-main. Okey, kalau seorang buat macam tu, lepas tu orang lain ikut, apa jadi? Sebab tu jangan ambil tanah orang. Kadang-kadang yang buat benda-benda yang macam ni kaki surau juga. Mari surau, pakai serban, pakai jubah, tapi dia tak sedar. Ada hadis menyebutkan, tuan-tuan, ambil tanah orang walaupun sejengkal, masuk dalam kubur, dia dihimpit, selisih tulang rusuk tu. Nampak? Ini satu benda. Ini hal masyarakat. Jangan ambil duit orang, jangan ambil harta orang. Bila hutang orang, kena bayar. Ada orang tanya berhutang tu bukan main lagi. Contoh dia, bila nak bayar main senyap.
Tak boleh. Padahal duit dia, gaji dia besar pada orang yang memberi hutang. Contoh dia. Ada tak macam ni tuan? Ada. Kadang-kadang kita rasa kesal. Yang buat benda-benda macam ni kaki surau. Padahal kaki surau ni contoh pada orang lain kan? Jangan merosakkan. Macam saya sebut tadi, bila satu orang tu kata la ilaha illallah, Allah kata masuk syurga. Jangan rosakkan benda tu. Kita nak syurga, saya nak syurga, tuan-tuan nak syurga, adik kakak semua nak syurga belaka. Dan kita tak nak neraka tuan-tuan. Berat. Walaupun dalam kubur ni belum neraka sebenar, sakit, teruk, tak padan dengan tubuh kita nak rasanya. Maka kena jaga. Apa dari kata tuan-tuan ni, tuan guru kita ni, ada larangan yang berhubung dengan masyarakat, yakni jangan menyebabkan permusuhan dan pergaduhan. Kadang-kadang benda tak ada benda pun, tapi oleh perangai setengah-setengah kita ni, orang panggil jenis garang. Tempat saya dia panggil jenis bering. Silap sikit nak bergaduh, tak boleh orang tegur. Padahal Nabi ajar kita ni betul-betul salah-salah. Kalau kita salah, betulkanlah. Apa masalah dia? Tapi dah jadi perangai. Nak musim, maaf bukan musim, zaman media sosial. Semua orang nak bercakap. Kalau ada isu sikit, semua orang nak komen. Padahal tak tahu benda pun. Kan? Mulut tu tak pernah nak jaga. Tuan-tuan tahu tak? Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut. Tuan-tuan boleh baca hadis ni dalam kitab Penawar Bagi Hati yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib. Kes orang beriman disembamkan dalam neraka, kesnya mulut tuan-tuan. Hadis itu sebut tentang orang beriman, maknanya kaki surau, orang yang pakai jubah, orang yang pakai serban, orang yang suka berada di kalangan surau. Antara sebab dia disembam dalam neraka, kes mulut dia tu. Orang sekarang ni mulut ni hampir tak ada insurans tuan-tuan. Bahaya. Dan tahu tak kita akibat mulut tak ada insurans ni? Sebab yang paling besar sekali permusuhan. Bila bermusuh, kita pecah belah. Bila pecah belah, masyarakat kita tak benar nak bersatu. Bila tak boleh bersatu, di situlah peluangnya musuh-musuh Islam masuk merosakkan kita. Cuma tengok keadaan umat Islam di luar sana. Padahal orang kita ramai. Arab Saudi, di Turki, di sana, di Algeria, orang kita ramai. Bahkan setengah-setengah kita ni memiliki teknologi yang hebat juga. Tapi betul lah Nabi kata, umat Islam akhir zaman ni umpama buih di lautan. Bila ombak mari, buih tak ada. Lepas tu bila suruh air pergilah. Jadi bila kita baca hadis-hadis seperti ini, nak peringat kepada kita lah tuan-tuan. Bila Nabi kata jangan buat, jangan buat. Bila Nabi kata mu kena buat, mu kena buat. Jangan pula bila Nabi larang, banyak juga kes. Nabi kata perbuatan begini salah. Tapi oleh kerana anak beranak dia kena, tak apa, awak tak tahu je, tak apa. Mana boleh macam tu? Kadang-kadang kita ingat ke tidak contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat. Dia kata apa? Bila dia buat contoh dengan anak dia yang paling dia sayang, Fatimah. Kalau Fatimah mencuri, dia kata apa tuan-tuan?
Ni hak dia sayang sekali ni, anak dia sayang sekali ni. Kalau anak aku Fatimah mencuri, aku potong tangan dia. Sekarang tidak. Kalau kena anak beranak kita, kalau kena lah cucu-cucu kita, cari jalan cover, tutup. Hak teruk sekali. Okey, tak apa. Atuk ada duit. Kita bayar mahkamah, kita bayar polis, mudah-mudahan lepas. Ada okey lagu tu. Jadi bila nak selesai? Pengkat dulu kan. Maaf cakap lah. Saya minta maaf banyak-banyak. Pengkat dulu kita kenal, kita tahu kat Indonesia kuat rasuah kan. Kalau misal kata nak minta kerja, kena bayar duit. Nak masuk sekolah, kena bayar duit. Teruknya. Sekarang, cuba cermin diri kita. Lebih kurang aja. Jadi benda-benda yang macam ni ambil iktibar tuan-tuan. Jangan sampai anak cucu cicit kita ni masuk geng-geng yang macam ni. Baik. Tadi Tuan Guru Mustafa Abdul Rahman kata ada yang berhubung kait dengan masyarakat, larangan. Jangan melakukan yang menyebabkan permusuhan dan pergaduhan. Buat baiklah dengan jiran. Jangan menyakiti jiran. Menyakiti jiran ni tuan-tuan, Tuhan marah sangat. Banyak hadis-hadis sebut larangan menyakiti jiran. Banyak sebenarnya menyakiti jiran ni. Banyak benda. Kadang-kadang ambil barang jiran, kadang-kadang tak boleh berlebih kurang. Tak boleh berlebih kurang je jadi gaduh kan. Tersalah terlebih parking, masuk area dia 2 cm, marah. Ada juga macam tu. Jadi jangan. Kata Tuan Guru Mustafa Abdul Rahman lagi, demikianlah segala larangan itu ditegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diwajibkan setiap orang supaya menghormati sepenuhnya larangan tersebut. Kata Tuan Guru Mustafa Abdul Rahman. Saya teringat satu kata-kata yang saya rasa boleh kita kongsi kat sini, iaitu kata-kata Dr. Zakir Naik. Kalau tuan-tuan biasa dengar kuliah-kuliah dia dalam TV kan, adalah orang tanya-tanya dia macam mana doktor tentang orang-orang Islam yang yang buat maksiat. Maka kata Dr. Zakir Naik, jangan tiru orang, ikut Quran. Orang ni banyak buat silap. Seperti mana orang Kristian juga, padi-padi dia buat silap, orang kita pun buat silap juga. Jadi yang terbaik ikut Quran, ikut hadis. Itu panduan. Baik. Kemudian orang tanya lagi pasal benda-benda yang mungkin orang tak tahu tentang larangan ataupun suruhan. Kata Dr. Zakir Naik lagi, dia kata apa? Kita ni sebagai umat Islam, kita kena ada sifat untuk patuh suruhan dan tinggal larangan. Boleh jadi kita tak tahu satu perkara. So memanglah tuan-tuan, ayat Al-Quran ni banyak. Nak-nak kita ni bukanlah jenis mengaji macam tok guru, macam ustaz-ustaz. Banyak benda, kan? Hadis-hadis pun banyak, ratus ribu. Jadi sikap yang perlu ada kepada kita. Okey, mungkin semalam kita tak tahu satu benda. Bila kita tahu satu benda hari ni, sama ada larangan ataupun suruhan, buatlah, ubahilah benda tu. Mungkin semalam kita buat silap, dah tahu benda tu silap, perbetulkan dah. Kalaulah kita buat sikap yang macam ni, Allah sayang pada kita. Memanglah kita ni banyak benda tak tahu. Saya sendiri pun tuan-tuan, lagi banyak kita baca, lagi banyak kita mengaji, terasa makin jahil tuan-tuan. Ni saya yang
yang mengajar orang, yang hari-hari duk main dengan kitab. Lagi masuk lagi tak tahu, lagi masuk lagi tak tahu. Allahu Rabbi, banyaknya ilmu Allah ni. Dekat rumah saya tu saja, yang saya dah kumpul-kumpul ada 60,000 hadis. Saya duk fikir-fikir, kadang-kadang saya duk bercakap dengan isteri saya, bila abang nak habis baca semua ni? 60,000 hadis, tuan-tuan. Itu yang saya kumpul kat rumah tu ada 9 kitab Imam hadis, Ustaz Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, Imam Ahmad, ada 9. Jadi okeylah semalam kita tak tahu, bila kita tahu kena ubahlah. Sikap ni kena ada, tuan-tuan. Sikap ni kena ada. Baik. Saya suka nak sebut satu benda, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan berminat, sebab kita nak jadi mukmin sebenar ni, dia kena ikhtiar, dia kena usaha. Tak jadi dengan kita hanya dengan kuliah. Kita sendiri kena ikhtiar. Tidak ada permaidani merah dihampa kepada orang-orang yang nak berjuang pada syurga. Tak ada, tuan-tuan. Semuanya kena susah payah. Semuanya susah payah. Zaman sahabat dulu dengan darah, dengan peluh. Saya suka nak sebut satu benda. Ada satu buku yang diterbit oleh Jakim. Tapi buku ni dah lama lah saya beli, mungkin 15 tahun dulu. Jakim dia buat 2 buku. Satu buku tu himpunan ayat-ayat suruhan. Lagi satu himpunan ayat-ayat larangan. Terbani lebih kurang. Jakim. Itu baru ayat-ayat Quran. Dalam tu dia susun ikut taufik suruhan-suruhan. Yang ni larangan-larangan. Kadang-kadang bila saya baca sendiri pun, ada lagi yang aku tak buat. Allah Rabbi. Tapi kena ikhtiar lah. Kena ikhtiar. Tak tahulah buku tu ada lagi ke tidak. Satu buku warna kuning, satu buku warna pink. Himpunan ayat-ayat suruhan, himpunan ayat-ayat larangan. Baik, itu sebagai tambahan. Kalau kita nak tahu apa yang Nabi kata larangan tu, bolehlah baca. Memang kena ikhtiar, tak padan dengan satu kuliah untuk tahu suruhan dan larangan. Kemudian Nabi sebut lagi, Nabi sebut apa tadi? Wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintah kepada kamu, tadi mula-mula kan larangan kan, cerita pasal larangan. Yang ni pula, apa-apa yang aku perintah kepada kamu, faf'alu, maka kerja akan kamu, minhu, daripadanya, mastata'tum, apa yang kamu mampu. Kata Tuan Guru Mustafa Abdul Rahman lagi, dia kata, ini bererti bahawa segala yang diperintah dalam apa juga bidang hidup beragama kena buat. Saya ulang balik, kata Tuan Guru Abdul Rahman, Mustafa Abdul Rahman, segala yang diperintahkan dalam apa juga bidang hidup beragama kena buat. Yang mudahnya, tuan-tuan, kalau kita tengok yang kita duk mengaji dulu-dulu kan ilmu fiqh tu ada 4 bidang kan. Dia ada bab ibadah. Dalam ibadah tu start daripada mengucap 2 kalimah syahadah, lepas tu taharah. Lepas taharah dia start bab ibadah, bab solat, lepas tu puasa, haji, zakat kan. Itu dalam bab ibadah. Ni kena buat semua. Jangan tinggal. Jangan tinggal. Saya petik satu saja. Suruhan dalam bentuk ibadah ni kan dalam fiqh ada 4 kan, ibadah, muamalat, munakahat, jinayat. Sekarang saya sentuh bab ibadat. Kadang-kadang bab ibadah pun kita tak berapa nak ikut. Sedar tak sedar, ibadah kita Allah tolak. Contoh,
bak najis, bak cuci najis, bak mandi junub. Cuba kita cek balik anak-anak kita lah. Berapa ramai faham huraian air mutlak yang begitu penting untuk menyucikan najis dan juga untuk berwudu. Bagaimana air mutlak boleh bertukar menjadi air jadi air musta'mal dan mutanajis? Dan ketika itu bila jadi mutanajis bercampur dengan pakaian kita dalam washing machine, baju kita jadi mutanajis. Bila baju kita jadi mutanajis, tuan-tuan buat solat macam mana tuan-tuan? Sah ke tak sah? Tak sah tuan-tuan. Yang ni pun kalau tuan-tuan perhati, ramai dah mula tak ikut. Sebab tu kita sebagai ayah, tanggungjawab kita besar tuan-tuan. Kita kena perhati anak-anak kita ni. Sampai akhirat bila berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kan ibadah yang mula-mula Allah akan cek solat kan. Kalau solat tak lepas, yang lain semula buang tong sampah je. Biar pergi haji 10 kali pun, solat tak lepas, lain sia-sia. Baik, sampai depan Tuhan, Allah reject solat. Kesnya cek basuh kain tak pandai dengan washing machine, najis campur bau habis dengan kain buat solat. Tuan-tuan tahu tak, satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat lalu dekat dua kubur. Dua kubur tu kena azab. Satu kubur tu kena azab sebab namimah. Dia mengumpat, dia suka sebar-sebar cerita. Macam orang sekarang dalam media sosial, boleh satu benda ni kan, boleh satu berita seolah-olah dia nak jadi, dialah jadi pemberita sensasi. Habis bakal cerita kat orang. Tu namimah. Nabi kata dalam kubur dia kena azab. Yang kedua, dia kena azab sebab tak cermat basuh kencing. Dia basuh tak cermat. Ada lagi air kencing dia tu kena baju. Kena azab tuan-tuan. Kena azab dalam kubur. Tuan-tuan bacalah sendiri benda ni dalam Sahih Bukhari, ada di peringkat awal. Boleh cari. Siapa-siapa ada Sahih Bukhari kat rumah tolong buka. Jadi poin nak bagi tahunya, bila Tuhan Allah suruh kena buat, jangan main acuh tak acuh. Satu. Apa lagi yang Tuhan suruh? Kalau buat muamalat sama juga. Kita jual beli dengan orang, kita sewa menyewa dengan orang, kita semua tu ada kaedah dia tu, ada adabnya. Antara adabnya, jangan tipu orang. Jangan tutup kita jual barang yang cacat tu, tutup supaya orang tak tahu. Sebab kalau tak tutup yang cacat, barang tak laku. Kena ni tuan-tuan. Apa lagi? Dalam buat munakahat. Munakahat ni bukan suruh kahwin saja. Dia mari dengan tanggungjawab tuan-tuan. Tanggungjawab, antara tanggungjawab terbesarnya nafkah. Nafkah ke isteri. Kita sedar tak sedar, mungkin kita ni di kalangan ahli-ahli surah kita ni taklah terasa sangat. Di luar sana banyak mana suami abaikan nafkah kepada anak isteri. Allahu Rabbi. Saya tahulah cerita ni sebab isteri saya cikgu. Adalah anak-anak murid tu susah sangat nampak. Nak beli baju sekolah, nak beli buku sekolah susah. Usul punya usul. Isteri saya pergi cari sampai ke rumah. Rupa-rupanya suami tu lama tak balik 4 bulan. Isteri tu tengah mengandung sarat. Esok kara dia nak beranak. Terpaksalah cari jalan. Berniaga tu, berniaga ni kecil-kecil. Allahu Rabbi. Tuan-tuan, ramai mana suami-suami yang berperangai macam ni. Boleh jadi dengan sebab dia ambil dadah. Ini benda yang berlaku di kalangan masyarakat kita. Kita bukan cakap di luar-luar. Ni kawasan rincing, ni karya rincing ni.
Kadang-kadang tuan-tuan, maaf cakap dah, bila Tuhan bagi COVID-19, oh COVID, oh jangan keluar dah, jangan keluar, kita pakai mask. Setakat tu je. Kita tak teringat setiap benda yang berlaku ni ada sebab musabab. Ada sebab musabab. Boleh jadi bila berlaku satu benda ni, Tuhan nampak dah orang dah mula tinggal Quran, maksiat berleluasa. Boleh jadi lepas ni fungsi masjid tu kena lebih orang panggil, minta maaf dah, saya bukan nak kata apa, dalam senarai tu kena banyak sikitlah fungsi-fungsi dia tu. Sebut bab nikah kahwin ni tuan-tuan, sedar tak sedar tuan-tuan, di kawasan kita juga ada orang berkedudukan tanpa nikah kahwin sampai beranak. Kadang-kadang pihak penguasa, sekali lagi minta maaf dah cakap, kita ada sikap tunggu orang report, tak report tak buat. Mana pergi amar makruf nahi munkar? Itu yang saya dengar, tu yang saya nampak sendiri. Yang tersorok-sorok yang kita tak tahu tu berapa ramai berkali nikah tidak, apa tidak, duduk sekali sampai beranak pinak. Allahu Rabbi. Lepas tu bila anak nak sekolah jadi susah lah, surat tak ada, tu tak ada, ni tak ada. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim kalau tidak silap, dalam kitab Riyadhus Salihin, di peringkat awal, mungkin dalam peringkat bab nombor 1 Riyadhus Salihin tu bab ikhlas. Tak salah saya bab kedua tu bab taubat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut, tuan-tuan buka bab 1 bab 2 tu jumpalah hadis ni. Cerita berkenaan musibah. Musibah ni bila Allah turun antara sebab musibahnya maksiat berleluasa. Bila turun musibah ni tuan-tuan, semua kena. Termasuk yang baik-baik, termasuk kaki surau yang mari masjid Rincing Hulu ni pun kena. Semua kena. Kemudian Nabi kata, lepas Aisyah tanya, ya Rasulullah, semua kena ke ya Rasulullah? Kena. Kemudian dibangkitkan mengikut niat masing-masing. Baru saya ingat, hadis ni duduk dalam bab niat. Bab pertama kitab Riyadhus Salihin yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Jadi kita jangan terlepas pandang. Ni Allah baru test COVID sikit. Apa kata lepas ni jadi macam, cerita ni saya akan bawa kuliah akan datang, jadi macam Bani Israel yang diceritakan dalam surah Al-A'raf. Kan ada cerita kan, Bani Israel Allah larang dia tangkap ikan pada hari Sabtu. Ingat tak tuan-tuan? Allah cerita ni sebagai iktibar, bukan cerita pengelipu lara ni. Allah larang Bani Israel tangkap ikan pada hari Sabtu. Kemudian Allah saja nak uji dia. Hari Sabtu pula ikan-ikan banyaknya di Laut Merah, tepi daripada Palestin tu. Banyaknya ikan timbul. Allah kata, kamu jangan tangkap ikan pada hari Sabtu, nak tangkap ikan pada hari lain. Ringkas cerita, tuan-tuan boleh surah Al-A'raf, tak salah saya. Betul, surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ayat 163. Minggu akan datang saya akan cerita lanjut. Lepas ni nak berhenti, rasa penat dah. Jadi Bani Israel ni degil bermacam-macam alasan, tangkap juga.
Akhirnya Allah sumpah jadi kera, tuan-tuan. Nampak? Jangan underestimate kuasa Allah. Seperti mana Allah pernah buat kepada Bani Israel, kamu langgar juga, kamu tangkap ikan pada hari Sabtu, jadi kera, tuan-tuan. Jadi kera betul. Janganlah pula ahli karyah kita ni jadi kera juga. Tak dengar cakap. Jadi begitulah keadaannya, tuan-tuan. Jadi ada satu benda lagi yang saya nak sebut. Sebab hadis ni dia sebut faf'alu minhu mastata'tum, maka kerjakanlah kamu daripada apa yang kamu mampu. Kamu mampu tu jangan salah faham pula. Rasa malas tak usah sembahyang, tidak. Jadi huraian dia kuliah yang akan datang insya-Allah. Jadi rasa memadailah hari ni. Marilah sama-sama, tuan-tuan, sama-sama kita perhati keliling kita. Banyak-banyak, terlalu banyak benda, kadang-kadang serabut. Orang-orang tidak ustaz, satu perangai. Orang-orang ustaz, kadang-kadang saya lebih bimbang kepada ustaz-ustaz ni, ahli-ahli agama ni. Kalau ahli agama pun langgar, yang tak agama lagi dah. Kena beringat. Ahli agama ni kena lebih cermat pada orang lain. Contoh saya pernah sebut. Lepas ni tuan-tuan fikir sendirilah. Kerana ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam larang isytihar barang hilang dalam masjid. Tuan-tuan ingat tak? Kita ni, tuan-tuan, bila Nabi sebut macam tu, nak kena belajar memahami apa maksud dia. Macam tuan-tuan kira bertuah kat situ tu ada syarah Sahih Muslim, ada 12 jilid tebal-tebal tu. Kena buka. Tu pun saya tengok dah lama dekat situ, plastik tu tak pernah buka. Kena betul lah. Nampak sangat. Maaf sekali lagi lah, saya bukan nak kata saya ni baik sangat, tak. Bertahun dah. Dalam tu banyak mutiara yang kena gali. Baik, ringkas cerita. Hadis tadi nak ceritanya, tuan-tuan, kalaulah isytihar barang hilang dalam masjid pun tak boleh, yang mana para alim ulama yang menafsirkan hadis tadi menceritakan dalam masjid tidak boleh ada sebarang kepentingan sendiri. Dalam hadis Abu Daud lagi jelas, dalam masjid tak boleh jual beli. Kalaulah ustaz lepas kuliah kata, tuan-tuan kat belakang saya tu ada madu, siapa-siapa berminat marilah. Memanglah orang pakat beli. Kalau ustaz buat macam tu, yang kat belakang tu katakanlah ada peniaga kat luar. Kalau ustaz boleh buat, aku pun boleh buat juga. Nampak tak? Nabi nak jaganya institusi masjid supaya jangan ada kepentingan peribadi. Saya tuju betul ni. Kalau misal kata ustaz-ustaz tu dengar, fikir baliklah. Saya bukan marah. Sebab sayanglah ilmu kamu banyak-banyak belaka. Lebih banyak daripada saya. Saya ni siput je ilmu saya. Tapi perangai tu tak pernah nak beringat. Jangan. Nak berniaga cari tempat lain. Masjid jangan. Tumpukan kepada pemurnian akhlak. Bantu ahli-ahli karya supaya lebih baik dalam beribadah. Bukan semuanya perfect lagi kan? Sebab ada lagi saya tengok masa baca doa kunut angkat tangan, tak boleh, tak disyariatkan angkat tangan waktu baca doa kunut. Sebab dalam solat ni ibadah yang terikat. Setiap 1 inci dalam solat ni dia akan ada dalil.
Kalau tak ada dalil jangan buat. Tu menandakan ustaz-ustaz kita, tok-tok imam kita ni ada tugas lain. Dia kena betulkan. Dia kena betulkan. Maaf sekali lagi lah kalau misal kata saya sebut ni ada yang marah, ada yang terasa, ya. Baik, ada soalan ke? Kita berhenti dululah, ya. Ada soalan? Maaf. Saya salah. Amin, muka kau muka. Angkat tangan memang kena angkat tangan waktu kita baca. Maaf, saya silap tadi. Saya nak sebut amin tadi. Mulut tak tersebut. Yang maksud tadinya amin sewaktu doa kunut. Dia angkat tangan tu disyariatkan. Yang raut muka tu. Tak boleh. Maaf ya, saya silap. Lagi? Istihad barang hilang boleh, yang tak boleh jika tanya siapa yang jumpa barang ni, dari dua tu dia macam ni lah, ya. Memanglah ada uraian ulama-ulama lagi sebenarnya, kan, tapi pada dasarnya ada yang membolehkan kalau terdesak, kalau misal kata ada perkara-perkara yang bernilai dan sebagainya. Tapi yang saya nak sebut di sininya ialah pokok pangkalnya, dia punya jis, dia punya intipati pemahaman pada hadis tadi, tidak boleh ada sebarang kepentingan individu dalam institusi masjid. Nampak? Walaupun ada perbahasan yang mengatakan boleh nak jual beli tapi di luar masjid, contoh dia. Lepas tu ada juga macam siapa ni, ada seorang doktor, Allahumma salli ala Muhammad, dia mengulas, astagfirullahalazim, tak ingat siapa nama dah. Dia mengulas tentang ustaz yang jual buku-buku yang belajar dalam kuliah, kan. Dia kata benda tu sangat-sangat kontroversi. Doktor apa tu yang lebih kepada soal muamalat tu, astagfirullahalazim, tak ingat dah. Dr. Zahrudin. Dia tu lebih cenderung kepada soal muamalat. Dia tak kata haram, dia kata amat kontroversi satu orang ustaz hanya jual nota-nota yang dia kuliahkan hari tu. Kau boleh jangan buat. Lepas tu ada pula kata luar pada dekat beranda-beranda boleh. Perbahasan tu ada. Maaf ya. Perbahasan tu ada yang kata begitu, tapi secara umumnya kalau kita jadi cermat, tinggalkan dah. Saya tuju pada ustaz-ustaz tadi tu. Kalau kita jadi cermat, ada kata boleh, ada yang kata tinggal, sebab ada hadis menyebut secara jelasnya jangan istihad jual barang jangan istihad barang yang hilang. Sehingga kan Nabi kata, orang dalam hadis Abu Daud, orang yang jual dalam masjid, kamu bangun, kamu cakap ke dia, mudah-mudahan Allah tidak menguntungkan kamu. Sampai begitu strict. Dengan saya tidak menafikan ada perbahasan dia, tapi kalau kita jenis orang cermat, tinggalkanlah. Kenapa nak tuju nak jual beli dalam masjid? Kat luar tu banyak lagi, kat pasar ada, kat pasar malam ada. Contohnya kan, tentang barang hilang tu adalah perbahasan dianya, tapi nak tekankan dia punya jis dia, dalam institusi masjid tidak boleh ada sebarang kepentingan peribadi. Kalau kamu buat, orang lain pun nak buat juga. Nampak? Kalau orang contoh solat Jumaat, orang tu dia tinggal di masjid, jadi orang masjid juga. Jadi dia boleh buat. Siapa ada kehilangan kunci motor, sila ambil. Itu boleh juga. Yang tak bolehnya, orang tu dia hilang kunci motor, dia pergi dekat mic,
siapa yang nak kunci motor saya? Bisa. Ya. Dia begitulah. Apabila kita lihat huraian-huraian yang telah berlaku, kita boleh istihar. Maknanya tuan-tuan, ada barang yang kita jumpa, namun yang kita nak tekankan di sini ialah dia punya jis dia tidak boleh ada sebarang kepentingan peribadi. Sehingga bila ada satu hadis yang khusus menjelaskan istihar barang hilang pun tak boleh, apatah lagi nak jual beli. Ya? Lagi? Boleh Ustaz ya? Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dengan sedikit peringatan yang kita ada, kita baca sama-sama, mudah-mudahan lebih berkatlah, lebih berkat usaha kita ni untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.